Okey. So kita akan sambung. Topik hari ini adalah unit 6 tingkatan 5. Unit 6 tingkatan 5. Tajuk dia pembangunan negara bertunjangkan integriti. Pembangunan negara bertunjangkan integriti. So maksudnya integriti itu adalah benda penting. Then only we can see negara kita membangun. So pembangunan negara bertunjangkan integriti. Okey. Seperti biasa. Okey, wait we go through Okey. So as usual lah. Semua topik ada soalan, ada nilai cadangan nilai. So mereka bagi nilai kejujuran. Of course yang paling tepat untuk integriti adalah nilai kejujuran. Azan. Dan nilai kerjasama sebab kita sebagai rakyat Malaysia harus bekerjasama lah. Harus kerjasama dengan kerajaan understand, untuk menjayakan atau untuk membangunkan negara. Azan nampak tu. So kerjasama lah. Dan dekat sini adalah kita nak am I showing oh sorry, cikgu silap. Wait Okey. Silap cikgu tunjuk. Okey. Dah dibetulkan dah. Okey. So, masih lagi nilai dia samalah. So, kita ada nilai kejujuran. Azan Okey, pembangunan negara bertunjangkan integriti, nilai kejujuran as usual lah. Semua topik integriti ada kejujuran, nilai kejujuran dan nilai harga diri, nilai toleransi, nilai rasional dan nilai patriotisme. Sebab ini adalah berkaitan dengan negara. So kita tak boleh lari daripada patriotisme lah. Understand? Okay, the toleransi is because of rakyat negara kita, pelbagai kaum. Understand? So kalau kita nak keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam negara, so kadang-kadang kita kena bertolak ansur. Understand? Sebab itu dia ada elemen nilai toleransi dekat sana lah, sebagai pelbagai kaum itu. So kita kena bertolak ansur, something like that. Dan kalau kita tak jaga integriti, harga diri means maruah diri lah. Zain, kamu nampak semua memang ada dekat sini. Boleh Okey, dan sebelum cikgu masuk topik, you see sebagai pelajar kamu mesti tahu topik dia dengan baiklah. Understand? So ini topik dia adalah pembangunan negara bertunjangkan integriti. Maksudnya as usual, tengok sini kamu kena pandai lah, kamu kena tengok benda tu. Pembangunan negara means apa watak yang terlibat. Kalau kita cakap tentang pembangunan negara means, of course dia melibatkan pemimpin negara kita. Pemimpin So pemimpin ini mereka akan mentadbir kerajaan. So kerajaan comes. Ini semua adalah watak dalam topik inilah. And after that, of course lah kita. But before kita lah, pemimpin ada, kerajaan ada. Maksudnya kita ada kaki tangan kerajaan atau kita panggil dia penjawat awam. Is there. Sebab dia membabitkan integriti tapi negara. So maka dia membabitkan penjawat awam. Dan after that, of course, kita semua sebagai rakyat. Rakyat pun kena, apa itu orang kata, rakyat pun kena terlibat lah. Rakyat. So rakyat kita, kita ada secara umum, general lah rakyat kita. Okey, dan rakyat kita bekerja dalam organisasi Maksudnya kita ada apa rakyat kita
General, secara general pun ada, dan rakyat kita kerja dalam organisasi. Mereka kena amalkan integriti lah. Dan organisasi semua kamu tahulah, kita ada organisasi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan. Atau kita panggil, ada kadang-kadang kita panggil organisasi perniagaan, organisasi bukan perniagaan. So ini adalah watak-watak yang terlibat dalam topik inilah. Understand? So kita ada pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang mentadbir kerajaan lah. Understand? Memimpin kerajaan. Understand? Memimpin rakyat lah. Consider like that. And of course, kalau kerajaan means kita ada kaki tangan kerajaan. So rakyat ada dalam sana juga. Understand? Nampak tu. So overall general. Okay, nampak tu. Okay. So the first subtopik yang kamu akan belajar dalam bahagian ini adalah contoh integriti demi pembangunan negara. Contoh integriti demi pembangunan negara. Contoh integriti dan dalam buku teks mereka beri mengikut bidang. So maksudnya kita ada bidang pentadbiran. Administration lah. So administration dekat sini kamu fahamlah negara lah. Kerajaan, kaki tangan kerajaan, all that lah. So you boleh faham benda tu. Wait sama ada gangguan. Okay. So dalam pentadbiran kita, pentadbiran administration lah. Okay. Kita kena merealisasikan dasar anti rasuah. So maksudnya tak kira rakyat ada dekat mana lah. Understand? Okay, dia ada kita ada pemimpin dekat pentadbiran. Kita ada kaki tangan kerajaan dalam pentadbiran kerajaan. Nampak tu? Dan rakyat biasa dan sebagainya lah yang menjadi pelanggan kepada government lah. So kita kena merealisasikan dasar anti rasuah, tak mau rasuah lah. Understand? And after that, yang kaki tangan kerajaan ini juga kena jaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Menjaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Understand? Kalau you tak jaga means nanti kamu akan bocorkan rahsia tersebut. Dan ini akan mementingkan, yang ini akan menguntungkan kuasa asing, something like that, orang asing atau pihak di luar negara kita. Kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa asing. Nampak tu? So kita kena jaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Kalau kamu tengok secara detail sebenarnya, when you talk about maklumat sulit and all that, actually got beberapa perkara lah. So ini untuk pengetahuan kamu. Okay, so kita ada rahsia besar lah. Lepas tu ada just rahsia saja. Lepas tu kita ada sulit. Lepas tu kita ada terhad. All different category lah. Of documentation all that lah. So kita ada rahsia besar, rahsia, sulit, terhad. Apa yang kamu nampak adalah sulit. Macam SPM paper semua atas tu ada sulit kan. Okay, nampak tu. Dan kita ada terhad dan sebagainya. Ini sangat detail lah. So kita kena jaga semua ini. Dan dalam negara kita, kalau kamu bersalah, mereka akan sabit kesalahan kamu mengikut akta rahsia rasmi. Ya, mengikut akta rahsia rasmi. Nampak tu? Boleh Okay. So there are few things lah, rahsia ada, sulit ada. Tapi rahsia itu kamu kena tahulah. Rahsia itu kalau kita bocorkan, dia boleh membahayakan keselamatan negara. Kalau sulit, dia tidak membahayakan keselamatan negara, tapi dia akan memudaratkan kegiatan kerajaan, all that lah. Understand? Macam sulit itu kamu tahulah, yang macam exam paper dan sebagainya. Dia sulit kalau dibocorkan dan sebagainya. Bukan dia hancurkan keselamatan negara, tetapi dia memudaratkan kepentingan negara. Create havoc lah. Understand? Nampak tu, parents complain, student complain, all that. Nampak tu? Boleh So kita ada rahsia, kita ada sulit and all that lah. So dalam bahagian ini, just generally mereka beritahu lah. So kaki tangan kerajaan itu kena jaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara.
Azan, okey, nampak. Dan after that, kena mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau jawatan. Azan, elakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau jawatan. So, yang ni semua kamu kena tahu. Tadi cikgu beritahu dia membabitkan pemimpin atau kerajaan, atau kita kata penjawat awam. Rakyat in general, rakyat dalam organisasi. Azan. So, ini semua adalah watak untuk negara, pembangunan negara. Dan semua orang ini mesti amalkan integriti kalau dia nak negara membangun. Nampak? Okay, so first thing dalam pentadbiran administration, tak ada rasuah, anti rasuah. Tak payah kamu ingat word by word merealisasikan dasar anti rasuah, kamu tulis amalkan, praktikkan anti rasuah pun cukup. Dasar itu adalah policy. And then menjaga salah satu kamu ingat. Kamu tak payahlah ingat begitu detail macam tadi saya sebut, rahsia bersalah, rahsia sulit, terhad, itu semua tak payah ingat. So just ingat salah satulah. So dia kata menjaga maklumat sulit negara pun cukup. Jaga maklumat sulit negara cukup. Azan, okay, dan kita mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau jawatan. Nampak? Okey, ini semua dalam bahagian pentadbiran. Kalau kita semua, kalau kamu pegang jawatan lah, ada dalam bahagian pentadbiran. Boleh Okey, next, ekonomi. Bidang ekonomi. Integriti macam mana? Okay. Kita kena menjana pendapatan negara mengikut undang-undang. Mengikut undang-undang means secara apa tu orang kata, secara betul lah. Kamu menjana pendapatan mengikut undang-undang means consider like halal punya pendapatan lah. Azan, okey, nampak tu. Bukan buat benda yang salah dan menjana pendapatan negara. No. Azan, so kita jana pendapatan negara mengikut undang-undang. Everything legalized lah. Azan, dan after that, rakyat kita, semualah rakyat kita yang bekerja semua, mereka kena istiharkan cukai pendapatan secara jujur. Ini saya marah lah. Dia cakap dalam buku teks dia kata mengisytiharkan cukai pendapatan secara jujur, tetapi dalam exam kalau keluar soalan itu, if try to avoid perkataan jujur, kamu kena tukar dengan mungkin mengisytiharkan cukai pendapatan secara betul, benar, something like that. Azan, ikhlas, secara amanah. Azan, try to avoid jujur sebab jujur adalah nilai universal. Nampak? Kita marah atau tidak? Dalam buku teks dia tulis macam tu. Tapi apa yang ada dalam buku teks, kita nak tulis dalam jawapan, ada masalah pula. Mereka letak peraturan. Tak boleh tulis ayat semua berpandukan dengan menggunakan perkataan nilai universal. Perkataan daripada nilai universal. Boleh, kata akar pun tak boleh guna. Sepatutnya ke nilai kejujuran naik, jujur pun tak boleh. Then after that, tidak menyalahgunakan harta dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Tidak menyalahgunakan harta dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya, kelas contoh. Macam tadi saya beritahu penjawat awam, kaki tangan kerajaan. Memang kita disediakan komputer, laptop semua, projektor semua. Azan, mereka ada sediakan. So itu semua. Dan kalau kamu ada komputer dan sebagainya kerajaan punya, semua kamu boleh nampak dia mesti ada letak satu stiker atau dia tulis hak milik kerajaan Malaysia. Barang-barang itu semua kamu tak boleh salah gunakan lah. Projektor itu kau bawa balik rumah, you letak home theater dekat rumah. Azan, buat home theater dekat rumah. Itu macam tak boleh lah. Nampak? Then another thing adalah macam, actually yang ni pun wrong tau. Okay, let's say saya adalah kerani sekolah. Saya nak bayar bil elektrik saya. Dan guna komputer kerajaan lah. So komputer kerajaan is there. Internet is there. And I use the internet for my personal purpose, cannot. Untuk urusan peribadi. By right, salah. Theoretically dia adalah salah. Tetapi practically kita tak pernah nampak orang yang begitu jujur dalam dunia. Understand susah mau jumpa lah, understand langsung. So maksudnya dia kata, ini
kerajaan punya lah, understand. Saya mesti guna saya punya own data untuk bayar bil elektrik, air semua, understand. Very rare we can find people like that lah, understand. Okay, nampak. Dan kadang-kadang kita juga photostat dalam office dan sebagainya, understand, all that lah. So kamu kena tahu. So, tidak menyalahgunakan harta atau kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Nampak tu? Bukan kerajaan lah. You tanya saya personally, saya akan beritahu bukan kerajaan, ini adalah duit rakyat. Taxpayers punya. Understand? Okay, next, social. Social means melibatkan masyarakat. Tiada pengecualian dalam penguatkuasaan undang-undang. Tiada pengecualian means kamu tahulah. Dalam penguatkuasaan undang-undang, maksudnya kalau kamu nak kuat kuasakan undang-undang, you go and check. Kuat kuasakan undang-undang means kita check sama ada orang mematuhi peraturan atau tidak. Understand? Lepas tu dia didapati bersalah melanggar peraturan means, maka kita kenakan dia compound ke denda ke whatever it is lah. Understand? Kena ambil tindakan undang-undang ke atas dia. So bila dia kata tiada pengecualian dalam penguatkuasaan undang-undang means, undang-undang adalah sama untuk sesiapa pun dalam Malaysia, tak kira dia Perdana Menteri ke, bekas Perdana Menteri ke, understand? Semua orang adalah sama. Understand? So kamu kena tahu satu perkara. Saya sebagai kaki tangan kerajaan, kalau saya membuat, saya terlibat dalam jenayah, apa-apa jenayah lah, tu penyalahgunaan kuasa itu, rasuah semua adalah jenayah Kuala Putih juga. Dia panggil jenayah Kuala Putih juga. Azan, jangan ingat bunuh orang saja jenayah, no. Azan, so kalau melakukan rasuah dan sebagainya, azan. Dan saya disabitkan kesalahan dan sudah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah sudah, dan sepatutnya kalau kaki tangan kerajaan buat satu salah, gratuity, bayaran pencen, everything immediately stop. Nothing they will pay. Azan, semua keistimewaan saya, maksudnya semua benefit yang saya dapat, faedah yang saya dapat sebagai kaki tangan kerajaan, on the spot stop. Boleh. Kenapa dia ada peraturan macam ini? Untuk pastikan kaki tangan kerajaan jangan buat anything wrong lah. Jangan buat jenayah dan sebagainya, terlibat dalam jenayah dan sebagainya. Boleh. So saya tak mau komen banyak, understand, nampak. Kadang-kadang orang itu ada dalam jawatan lebih besar. Understand? Mahkamah sudah jatuhkan hukuman. Nampak? Masih lagi boleh bebas bergerak. Okey, masuk parlimen, keluar parlimen semua. Understand? Nampak? Understand? So people will question all this lah. Why rakyat biasa lain? Why kalau kamu adalah pemimpin lain? Understand? Dan juga semasa PKP dan sebagainya, rakyat biasa ni terus denda maksimum. Ada orang tidak didenda dan sebagainya. Mendapat pengecualian tak boleh. Sebab dalam moral kita belajar benda macam tu. Contoh integriti demi pembangunan negara means tiada pengecualian dalam penguatkuasaan undang-undang. Semua orang adalah sama. Dan mematuhi etika organisasi means etika, hari itu saya dah explain, etika itu adalah prinsip moral yang menjadi pegangan organisasi. Organisasi adalah tempat kamu bekerja. Understand? Mematuhi etika organisasi. Tempat kamu bekerja lah. Saya kerja dekat sekolah, sekolah adalah organisasi. Kamu belajar dekat sekolah, sekolah adalah organisasi. Understand? So kamu kena mematuhi etika. Maksudnya prinsip moral yang menjadi pegangan. Sekolah means, budak sekolah mesti macam ini means you have to follow. Nampak? Okay, next. Melaksanakan tugas dengan telus. Telus dekat sini adalah kita panggil dia transparent. So bila saya adalah kaki tangan kerajaan, saya kena jalankan tugas saya dengan telus means transparent. Transparent means adalah saya terus terang. Tak ada perkara atau hal yang saya nak sembunyikan. I'm very clear, very transparent. Semua orang boleh nampak. Zen, telus. So laksanakan tugas dengan telus. Everybody can see. Zen, so macam kalau kamu masuk dalam exam hall,
exam hall. So mereka akan suruh kamu bangun. Okay, calon semua bangun, masukkan tangan dalam poket, tengok ada barang larangan kau terbawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Azan, okay, nampak tu all that. And after that, kertas soalan kamu bila muncul, mereka akan potong depan kamu. Maksudnya depan kamu semua sudah ada, saya potong depan, maksudnya secara transparent, secara telus saya tunjukkan, saya tak potong lebih awal dan saya tak tengok soalan lebih awal. Everything is sealed. So we open the seal in front of you untuk menunjukkan kita buat kerja dengan betul. Kita tak tipu. Azan, very transparent, telus. Lepas tu amanah means adalah kita lakukan secara telus, satu transparent, kita tak ada sembunyi apa-apa, kita adalah orang yang very straightforward, terus terang punya orang. Azan, amanah means adalah we can trust you. Saya buat kerja memang dengan betul lah, maka orang boleh percaya pada saya lah. So maksudnya amanah ini adalah orang yang boleh dipercayai, sifat yang boleh dipercayai atau orang yang boleh dipercayai. Azan, so kita jalankan tugas, biarlah kita transparent dan kita amanah. Amanah maksudnya people boleh percaya kepada kita. Dapat Okay, done. So semua ni actually senang, tetapi ada banyak perkara lah kamu kena tahu. So cara kita nak belajar bab ini adalah, unit ini adalah mesti tahu watak dia. So dia kata pembangunan negara means, of course lah, pembangunan negara melibatkan pemimpin kerajaan. Kerajaan means kita ada kaki tangan kerajaan, kita panggil penjawat awam. Dan of course dalam negara kita ada rakyat. Rakyat secara general atau rakyat apabila dia bekerja dalam organisasi kerajaan atau swasta pun sama. Semua orang mesti amalkan integriti. Ini the whole country. Chapter apa tu? Kita ada integrity individu, right? Satu chapter. Itu berkaitan dengan diri kamu. Kamu integriti dalam diri kamu. Dan after that, integriti dalam keluarga kamu. Dengan anggota keluarga kamu. Dan the next, kamu belajar integriti organisasi, tempat you bekerja. Nampak tu? Sebab itu, bila come to this chapter, pembangunan negara, dia ada sikit dia akan clash atau dia akan overlapping dengan organisasi. Sebab rakyat means dia terlibat dalam organisasi. Ini rakyat secara general. Boleh Okey, nampak tu. Okey, next. Cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Cara melaksanakan tanggungjawab. Dalam buku teks dia tulis cara melaksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab itu adalah nilai. Dia boleh buat ayat dengan perkataan nilai, tapi kita tak boleh dalam exam tulis ayat dengan menggunakan perkataan nilai universal. Malaysia boleh lah. Azan, okay, nampak. Okay, the first one, cara dia adalah kita memupuk integriti dalam setiap sektor pekerjaan. Tak kira mana you bekerja. Sebab itulah tadi saya beritahu, kalau sektor pekerjaan means kamu kerja dekat sesuatu organisasi kan. So dia integriti tak lari. Walaupun dia negara, organisasi dia masih sentuh. Azan, Okey, lepas itu kita kena mematuhi piagam pelanggan. Piagam pelanggan ini adalah siapa yang perlu patuhi, kamu tahulah. Piagam pelanggan bukan pelanggan patuhi. Penjawat awam, dia ada piagam pelanggan. Lepas itu kalau kamu dalam sesuatu syarikat, tak kira swasta atau awam, mereka pun ada piagam pelanggan. Azan, okey, wait, saya tunjukkan kepada kamu lah. Ini form 3 ada belajar ni. Ini piagam pelanggan, form 3 punya chapter. So dia ada cerita jaminan sesebuah jabatan tentang perkhidmatan yang disediakan. Lepas tu dia menerangkan hak yang patut diterima oleh pelanggan secara bertulis. So you put it in a word. Contoh dia saya tunjuk kepada kamu lah. Polis Diraja Malaysia. Hari tu Haji Gua dah tunjuk lah. Tengok ini contoh piagam pelanggan. So you tengok. Melayan dalam tempoh 15 minit selepas mendapat nombor giliran. The moment you tekan saja ambil nombor, within 15 minutes they supposed to serve you. Melayan. Tapi kadang-kadang bukan 15 minit, 45 minit, 1 jam, 2 jam pun kamu kena terpaksa tunggu untuk giliran. Tapi piagam kata dalam masa 15 minit.
Boleh. So macam ini memang ada dalam semua organisasi termasuk swasta pun mesti ada piagam pelanggan. Azan, okey nampak tu. So kita kena mematuhi. Piagam pelanggan itu adalah kita nak bagi the best service. Itu jaminan kepada pelanggan. So kita kena bagi best service. So bila ada piagam pelanggan means then pekerja semua terpaksa ikut. Sepatutnya dia ikut dan beri the best service. Azan, Okay, next, membayar balik pinjaman. Membayar balik pinjaman means adalah rakyat biasa. When you take loan, make sure that you pay back properly. Understand? Ini yang cikgu tak suka lah. Ada banyak rakyat Malaysia, PTPTN. Pinjam untuk lanjutkan pelajaran, lepas tu tak mau bayar balik. Jadi you can obviously go to PTPTN and beritahu sekarang you punya pendapatan ada masalah, and then you talk to them, you can negotiate with them, berunding dengan mereka, bayar sikit-sikit lah bang, sekarang pendapatan very bad, understand lah. You PTPTN punya orang akan marah you lah. No, understand. Langsung tak bayar 1 sen pun dalam 1 bulan. Macam mana lah you punya pendapatan begitu terus sangat sehingga RM50 ke RM100 pun kau tak boleh bayar. Sebab bila kamu bayar balik, baru PTPTN ada duit. Barulah, that means duit itu akan keluar masuk. So maksudnya PTPTN every year kena keluarkan duit untuk pelajar. Lanjutkan pelajaran. So duit keluar saja tapi tak pernah masuk means how lah. Understand? So that means government every time have to pump in money. As PTPTN tak ada duit, then government kena pump in money. Understand? Okay, nampak. It's not fair. So bayar balik pinjaman kamu. Dan kamu kena mematuhi peraturan dan undang-undang as usual. Lepas tu kamu kena jelaskan pembayaran cukai. You have to pay tax. Okay, you have to pay tax. Lepas itu, rakyat biasa. Kamu kena elakkan perbuatan memberi rasuah. Penjawat awam menerima rasuah. Understand? You can see the watak. No? Understand? Sebab itu daripada awal saya beritahu bila baca unit ini, make sure that you know the watak. So rakyat biasa jangan kamu beri. Bila kamu suka beri, actually ada permintaan barulah beri kan. Permintaan penawaran, right? Dua-dua tak boleh. Dua-dua pun rasuah. So kita kena elakkan perbuatan memberi dan menerima rasuah. Kalau orang beri, kaki tangan kerajaan dia, jangan rasuah, nanti saya pergi komplain. Nanti you kena. Azan. Nampak tu. So rakyat akan takut, dia takkan tawarkan. Boleh? Okey. Lagi satu perkara, orang minta barulah orang beri. Azan. So kalau kaki tangan kerajaan tak minta rasuah, maka rakyat takkan memberilah. Something like that. So memberi pun salah, menerima pun salah. Okay, so kita kena elakkan perbuatan memberi. All this is for the sake of negara lah. Okay, then after that, menyokong kempen pembangunan negara. So whatever kempen kerajaan anjurkan untuk pembangunan negara, so kita kena sokong dan menjayakan kempen tersebut lah. Something like that. All this comes under integrity. Okay, nampak. Next. Okay, apa kepentingan dia? So kepentingan dia ada 6 kepentingan dekat sini. Dan yang ini adalah huraian atau contoh lah, something like that lah, penerangan dia. Okay, so kita go through. Okay, 1, kepentingan pertama, kenapa kita mesti amalkan integriti? Siapa kena amalkan integriti adalah ikut topik lah, pemimpin, penjawat awam, rakyat. Okey, senang saja. Okey, kepentingan dia. So kaki tangan kerajaan, pemimpin amalkan lah. Azan. So you boleh nampak, dia akan meningkatkan imej negara. So negara kita akan terkenal di persada dunia. Because negara yang tak ada rasuah dan sebagainya, tak ada penyelewengan dan sebagainya, sangat adil dan sebagainya. Azan. So dia meningkatkan imej negara. And then negara kita terkenal di persada dunia. And then of course people like to lawat negara-negara seperti inilah. Understand? Negara yang sangat selamat dan sebagainya. So sektor pelancongan akan berkembang. Dapat? Okay, next.
Kepentingan dia memartabatkan perusahaan kecil sederhana, PKS. Dulu kita panggil IKS, industri kecil sederhana, sekarang kita panggil perusahaan kecil sederhana. Azan, okey nampak tu. So kamu kena tahu perusahaan kecil sederhana ini dia ada banyak industri lah, industri yang kecil sederhana, dan dia adalah industri yang menjadi sokongan kepada industri berat. Azan, so kita kena integriti lah. Faham? So industri kecil sederhana ini selalunya kadang-kadang dia bekalkan komponen and all that. Azan, so they want the project lah. So you bagi projek kepada mereka yang boleh bagi rasuah tinggi, habislah. Azan, so dia akan menyebabkan ada beberapa IKS akan beberapa PKS akan terjejas because of that lah. So kita kena memartabatkan perusahaan kecil sederhana, kena bantulah. So agar perusahaan kecil dan sederhana negara kita diiktiraf di peringkat antarabangsa, di pasaran antarabangsa. Lepas tu meningkatkan pendapatan jugalah kalau kita ini perusahaan kan, Azan, atau industri, so they will get a lot of business lah sebab mereka buat kerja secara integriti dan sebagainya, so they will get a lot of opportunity untuk business. Nampak dan ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan kecil sederhana. Okay, next, mewujudkan sistem pentadbiran yang telus. Administration lah. So ini of course lah kaki tangan kerajaan, pemimpin semua mesti wujudkan pentadbiran, sistem pentadbiran yang telus, maka negara kita bebas rasuah, pentadbiran kita lebih sistematik dan rakyat pun percaya dan yakin kepada kerajaan, pemimpin dia dan juga penjawat awam. Boleh Okay, next, of course dia akan meyakinkan bukan saja pelancong, juga pelabur asing untuk meneruskan pelaburan mereka. So bila pelabur asing semua yakin kepada negara kita, sistem pentadbiran dia, rakyat dia dan sebagainya, so apa berlaku adalah they will come and invest. So bila mereka invest means maka ada dua perkara akan berlaku. Peluang pekerjaan akan bertambah dan bukan saja peluang perniagaan, business opportunity also. Peluang pekerjaan pun meningkat, peluang perniagaan pun meningkat. Understand? So bila perniagaan meningkat, peluang perniagaan meningkat, maka ekonomi negara kita akan mengalami perkembangan pesat. Nampak? Simple saja benda-benda ni. Azan, dan selepas itu dia menegakkan keadilan dalam kalangan masyarakat. Rakyatlah, keadilan, integrity is there. Pemimpin kita semua berintegriti, dasar yang dibuat oleh kerajaan semua penuh dengan integriti, maka ini akan menegakkan keadilan dalam rakyat kita. So dengan ini kita dapat elakkan diskriminasi. Nobody is discriminated. Understand? Atau diabaikan. Semua orang diberi perhatian. Nampak? Ini akan menegakkan keadilan dalam rakyat, dalam kalangan rakyat. Dan masyarakat akan lebih harmoni. Lepas tu dia akan melahirkan budaya kerja yang efisien. Budaya kerja yang efisien. Nampak tu? Boleh? Okey, budaya kerja yang efisien. Boleh? Budaya kerja yang efisien kamu kena tahulah. Selalu saya beritahu student lah. So as a teacher, I must do my work properly. Understand? So buat kerja dengan betul, tetapi the problem now adalah sistem. Kita terlalu banyak kerja. Understand? Selain daripada mengajar lah, banyak kerja sebab terlalu banyak pertandingan diadakan. Pelajar kena ambil bahagian lah. Bila pelajar ambil bahagian, dia tak boleh pergi seorang. Cikgu kena mengiringi dia pergi. Bila cikgu keluar daripada sekolah, maka dia tak boleh masuk dalam kelas, student miss kelas. Understand? Nampak havocs lah. Understand? Too much. I think mungkin don't know lah. Itu sistem lah. Understand? Sebab itu cikgu ambil inisiatif buat Google Class lah. At least dengan pelajar. Every week buat Google Class. Understand? Dan kita rekod dan kita bagi kepada pelajar yang tak dapat hadir. Understand? So that nobody miss lesson lah. Something like that. Nampak tu? Okay, so kita buat kerja secara budaya kerja kita adalah efficient. Bila efficient means productivity kerja kita meningkat.
Maksudnya productivity means apa kita panggil adalah daya pengeluaran. Daya pengeluaran akan meningkatlah. Daya pengeluaran itu akan meningkat. Okey, nampak? Maksudnya kalau produktiviti kerja untuk student adalah keputusan dia akan meningkat. Sebab itu adalah hasil akhir kerja dia. Produktiviti kerja dia meningkat. Sebab dia buat kerja secara efisien. Macam kamulah kalau ulang kaji secara efisien itu kerja you. You buat dengan baik means produktiviti kerja. So daya pengeluaran kamu. End of the day, your output will be good. Dan bila produktiviti kerja meningkat means negara kita akan menjadi contoh kepada negara lain. Zen, okay, nampak. So that means kalau kepentingan means you have to remember this kepentingan dekat sini. So dia ada 6 kepentingan. Ini yang penting. Yang ini semua adalah huraian atau contoh penerangan dia lah, something like that. Boleh kita. Okay, next, implikasi dia. Implikasi atau kesan perbuatan tidak berintegriti. So maksudnya siapa tidak berintegriti dekat sini? Pemimpin tidak berintegriti. Kerajaan okay, lepas tu kaki tangan kerajaan iaitu penjawat awam tidak berintegriti dan sebagainya. Apa kesan dia? Imej negara kita akan terjejas. Dan kadar jenayah dan gejala sosial akan meningkat. Nampak tu? So let's say lah dalam negara kita pentadbiran dia, let's say organisasi seperti masyarakat rakyat ada dalam organisasi kan, pegang jawatan dan sebagainya, mereka tak laksanakan contohnya polis trafik atau pegawai polis terima rasuah dan sebagainya dan dia lepaskan orang yang bersalah itu. Understand? Maka mereka, orang berani buat salah. Mereka tak takut. Understand? Mereka akan berani melakukan kesalahan sebab polis dalam tangan mereka. Something like that lah. Kadar jenayah nanti akan meningkat, gejala sosial pun meningkat. Dan ini akan, kamu tahulah, dengan ini akan menyebabkan ketenteraman dan keharmonian negara tergugat. Lepas itu akan berlaku ketidakadilan sosial dalam negara. Ketidakadilan sosial means adalah ada dasar-dasar yang diskriminasi. Berlaku ketidakadilan sosial. Dasar-dasar atau undang-undang yang ada diskriminasi. So dalam dunia sangat famous punya dasar adalah yang memang orang menentang, dasar apatik. Semua kamu ada belajar dalam sejarah lah, dapat apatik di Afrika. Nampak? Okey, mereka buat peraturan-peraturan di mana rakyat dia didiskriminasi. Okey, maka rakyat dia tidak dapat layanan adil dalam kelas sosial masing-masing. Nampak tu? Maka tak seimbang lah. Maka berlaku ketidakadilan dan sosial understand. So ada diskriminasi. Tapi yang ni sampai sekarang Afrika is nombor 1 lah when comes to ketidakadilan, maksudnya racist country. Understand? Nampak tu. Number 1, top number 1. Understand? Okay, nampak. Okay, then after that, of course lah, bila ada kerajaan macam itu, dan macam mana orang nak labur. So, pelabur asing hilang kepercayaan terhadap negara. Nampak tu? And then if you cannot control rasuah and all that, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan and all that, maka berlakulah pergolakan politik. Maksudnya tak stabil lah. Sistem pentadbiran negara tak stabil. Kerajaan kita tak stabil. So pergolakan politik akan berlaku. Dan kegiatan rasuah akan berleluasa. Dan macam tadilah kita ada belajar tentang kerahsiaan syarikat, kerahsiaan negara and all that. Kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Kalau orang tak ada integriti, kaki tangan kerajaan tak ada integriti, dia pergi bocorkan. Orang pelabur asing, kuasa asing nak pihak luar lah. Dia nak maklumat
dan kaki tangan kerajaan kita diambil duit dan dia bocorkan rahsia tersebut. Maka ini akan kalau ni rakyat kita akan bocorkan means, maka dia akan menguntungkan mereka lah. Understand? Dan kadang-kadang mereka mengambil kesempatan, mereka campur tangan dalam pentadbiran negara. Zen, okay, nampak tu. And then ini akan menyebabkan pembangunan dan ekonomi negara kita terjejas dan berlaku jurang ekonomi. Jurang ekonomi means adalah perbezaan pendapatan. Jurang perbezaan pendapatan. Dalam negara kita, kamu tahulah, kerajaan kita pernah buat dasar-dasar untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Understand? So dalam negara kita ada buat dasar ekonomi baru, and after that kita ada buat dasar pembangunan nasional. Understand? So kerajaan kita ada ambil inisiatif untuk pastikan dia dapat kurangkan jurang ekonomi itu. Tetapi kalau kita tak laksanakan, dasar saja ada tetapi pelaksanaan dia tak betul. Tiada integriti lah di kalangan pelaksana, itu kaki tangan kerajaan dan juga pemimpin dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan kesan lah kalau mereka tak ada integriti dalam melaksanakannya, maka wujud jurang ekonomi. Dan kadang-kadang orang kaya tetap bertambah kaya, orang miskin tetap miskin. Nampak tu? Boleh Okey. Yang tadi berlaku keadilan sosial ini adalah lebih kurang kita ada yang ni lebih kepada diskriminasi. Faham? So semua orang kena dapat layanan. You see ini semua bergantung kepada kerajaan. So kerajaan kita dia tengok ada orang miskin dan sebagainya, kerajaan kita kena bantu. Understand? Bantu in terms of bagi subsidi lah. Understand? Subsidi kepada inilah macam harga minyak masak semua naik peringkat dunia dan sebagainya, maka kerajaan kita masih lagi kena pastikan rakyat yang miskin sangat itu masih boleh dapatkan barangan keperluan asas dengan harga yang berpatutan untuk mereka, maka kerajaan terpaksa beri subsidi kepada mereka. Tapi kena integriti lah. Understand? Dan pada masa yang sama kamu kena faham satu lagi perkara, iaitu kalau kita like minyak masak dan sebagainya disubsidize, diberi subsidi, dan rakyat negara lain, kita ada pendatang asing dalam negara kita ada banyak kan, understand, Bangladesh, Pakistan, mereka datang buruh asing lah. So when they buy, it's not fair sebab mereka bukan citizen negara kita, dia bukan warga negara kita, dan dia pula dapat subsidi. It's wrong. Zen, okey, nampak. So kamu kena faham lah benda-benda macam ni. Zen, okey, done. And the last one adalah kalau everything is okay lah. So kita rasa bangga dengan kerajaan kita, sistem pentadbiran dia terhadap negara kita, dan kita syukur. Zen, so perasaan is there. Okey. Okey, done. So cikgu akan pergi untuk soalan dia. Zen, ingat topik ini not so bad lah. Tapi dia macam sensitif sangat. Ada banyak kadang-kadang we cannot comment lah. Understand tentang kerajaan banyak secara detail . Okey. So pembangunan negara means ingat watak dia. Kita ada pemimpin, kita ada pemimpin kerajaan lah. Lepas tu kita ada penjawat awam, government servant. Kita ada rakyat general, dan rakyat juga ada dalam organisasi. So semua golongan ini semuanya kena berintegriti, dan only pembangunan negara kita dapat pembangunan negara kita dapat direalisasikan lah. Understand? Okey, nampak. Boleh Okey, done. Wait so cikgu bagi soalan bahagian A wait soalan topikal bahagian A. Okey, chapter 6. Simple soalan, satu soalan saja, so kita boleh habis cepat.
Started 9:30. We try to finish by 10:30 lah. Kan? Okay, wait. Boleh nampak? Okey. Ini adalah kempen kerajaan lah. Kempen kerajaan lah. Semasa Tun Dr. Mahathir, 83 semua Tun Dr. Mahathir punya time lah. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan kempen. Understand? Mungkin cikgu tak post benda ini kepada kamu. Understand? Tapi don't worry, just buat salinan saja. And it's recorded, bila cikgu hantar pun kamu boleh tengok juga. Understand? So be light, dengar, listen first. Fahami apa yang cikgu terangkan. Understand? Okay, nampak? Okay. Wait, students wait. Okay. Boleh nampak? Okay, ini contoh integriti ya. Ada ke contoh tu? Contoh integriti. Ada banyak dekat sini kan? Okay. Pemimpin, kempen kepimpinan melalui teladan telah diperkenalkan pada 19 Mac 1983, 83. Kempen ini bertujuan menanam dan memupuk ciri-ciri kepimpinan yang berkesan dalam kalangan rakyat, khususnya kaki tangan awam. Kita boleh lari lah, topik ini mesti berkaitan dengan kaki tangan awam atau penjawat awam. Selain itu, kempen ini diharap dapat meningkatkan produktiviti, daya pengeluaran dia lah. Kaki tangan awam dan merangsang mereka supaya mengamalkan perkhidmatan yang bersih, cekap dan amanah. Understand? Cekap tu efficient lah. Understand? Okay. Berikan 3 contoh integriti yang perlu ada pada kaki tangan awam yang berkhidmat dalam bahagian pentadbiran. Understand? So ini very clear. Dia kata pentadbiran. Pentadbiran. They are not talking about economy. They are not talking about social, no. Understand? They are talking about economy. Understand? Baca soalan betul-betul. Contoh, 3 contoh integriti yang perlu ada pada kaki tangan awam yang berkhidmat dalam bahagian pentadbiran. Very clear, pentadbiran. So kalau pentadbiran means boleh tulis satu kali watak, better lah. Lepas itu kamu tak tulis watak tak apa. Cikgu nak kamu tulis sekali satu kali. So siapa watak dia? Kaki tangan awam. Harus amalkan asar anti rasuah. Boleh? Okay, then saya kata jangan hafal bulat-bulat lah. So you kata jaga maklumat. Sulit negara cukup. Asia tu tak tulis pun tak apa. Jaga maklumat sulit negara. Okay, no need to hafal word by word. Jaga maklumat sulit negara cukup. Menjaga kerahsiaan dan maklumat. No. Tulis salah satu pun sufficient enough. Azan, Okay, next. Elakan. Jangan tulis semua elakan penyelewengan. Tengok sini. Ada banyak tu mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau jawatan. Tak ada kau tulis satu pun dah cukup dah. Nampak? So elakan salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Dapat? Okay, done. Now. This one you should know already lah, understand. Baca soalan betul-betul. Memang ada kepentingan. Kita ada kepentingan. Dia kata satu saja kepentingan. Tapi markah 3. Kau jangan pergi bagi 3 kepentingan. Kau pergi tulis setiap kepentingan dekat sini. Tak ada. Baca soalan betul-betul. Yang mana sesuai. Boleh? Okay. So kepentingan itu ada 6 kan? Okay. Kau bagi satu saja. Bukan bagi 3. Bagi satu. Nampak tu? Dalam kalangan kaki tangan awam di bahagian pentadbiran jugalah. Understand? Okay, nampak. Maka saya nampak ini, saya rasa pentadbiran, saya rasa yang ni nombor 3 itu.
Baguslah. Zain. So, wujudkan sistem pentadbiran telus, negara bebas rasuah lah. Zain. Okey, nampak? Dan pentadbiran lebih sistematik lah. Dan rakyat percayalah. Zain. So, saya dapat daripada sebelah sini. Sebab dia kata very clear, soalan dia adalah fokus kepada ada apa itu di bahagian pentadbiran. So kadang-kadang soalan can be very specific. Understand? So murid-murid yang tak baca buku secara spesifik detail, so tendensi untuk kamu buat kesalahan is there. So yang ini kamu kena bagi satu saja. So mewujudkan sistem. One facts. Itu kamu tak payah tulis watak lah. Yang telus. Nampak? So actually yang ni Abid, kita ada sistem macam inilah. Dia satu kepentingan min, satu fakta. And after that kita ada huraian. Kita ada lagi satu huraian. Sebab 3 markah. Boleh? So you kena bagi 2 huraian. Okay. So mewujudkan sistem pentadbiran yang telus means, okay. So you boleh tulis dengan ini sistem pentadbiran. Okay, sistem pentadbiran sektor awam. Sebab kaki tangan kerajaan kan, dia sektor awam. Sektor awam. Kalau swasta means, kebetulan sektor swasta, ini sektor awam. Akan menjadi lebih sistematik. Akan menjadi lebih sistematik. Dan explain lagi lah. So, perkara ini akan meningkatkan. Okay, akan meningkatkan keyakinan. Salah satu kamu tulislah. Tak payah kepercayaan dan keyakinan. Tulis satu pun cukup. So, meningkatkan keyakinan rakyat. Okey. Okey, nampak. Nampak. Aita tulis watabun, kaki tangan awam. Kalau nak takut sangat tulis, so you boleh kata satu kali tulislah. Perkara ini akan meningkatkan, kalau kamu terlalu takut. Okey, perkara ini akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kaki tangan. Saya kata terhadap kaki tangan awam lah. Atau you kata terhadap, okeylah kaki tangan awam. Nampak? Okey, dan. Lepas tu next, cara. 4 cara kaki tangan kerajaan. Itu contoh cara, cara ada. Ni, cara. 4 cara kaki tangan awam melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Ada Z. Nampak? Senang sajalah. Apa dia? You kaki tangan kerajaan kan? Understand? So you kena follow piagam pelanggan. Ada piagam pelanggan kan? So you bagi the best. Laksanakan tugas kamu. So sini kamu tulis kaki tangan awam. Harus patuhi piagam pelanggan. Lepas tu, you jangan minta, you jangan terima rasuah. Elakkan perbuatan meminta dan menerima rasuah. Seorang datang, you, cik, orang bagi rasuah means you mempercepatkan urusan dia. Kalau dia tak bagi rasuah, kau ambil suka-suka. Zen, cari untung rahsia macam tu lah. Nak buat duit. Zen, cannot do. And then kamu kena mematuhi. You kena mematuhi undang-undang. Okay, you kena mematuhi undang-undang. Lepas tu, you kena sokong
Sokong kempen pembangunan negara. Nampak? Semua ini adalah fakta yang ada dalam buku lah. Understand? Kita baca buku teks, you're going to lose a lot of marks. Kamu tetap apa nak tulis, kau tulis secara umum sangat, nanti tak dapat markah. Nampak tu? Cara. Ni. Nampak tu? Mematuhi peraturan. Elakkan memberi dan menerima rasuah. Menyokong. Zen. Nampak kempen pembangunan? Zen. Nampak tu? Boleh dapat? Zen. Okay. Atau memupuk integriti dalam setiap sektor pekerjaan awam. Sektor pekerjaan pun boleh. Nampak? Okay. Dapat? Okay, done. So, kamu tahu ada soalan yang memang spesifik kepada buku teks. Fakta dia ada dalam buku teks. Tapi kamu tak perlu ingat word by word. Kamu boleh ubah sedikit. Dan kamu boleh tambah, gugurkan mana-mana lah. Understand? Make it very simple a bit. Boleh? Dapat? Okay, done. So, besok kita akan continue dengan essay lah. Understand? Okay, nampak. Boleh? And lusa pun adalah holiday semua, right? Zen, okay, wait, let me stop recording.